Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Oh, minta maaf nah. Minta maaf sebab ada masalah teknikal sikit tadi. Okey, apa khabar semua hari ni? Sihat? Khabar baik cikgu. Sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa yang kamu boleh describe daripada gambar ni? Dia orang bersatu padu buat satu kerja tu. Betul lah tu. Bersatu padu buat satu kerja tu. Bersatu padu menyelesaikan tugasan yang diberi tu, betul? Dia ada 4 elemen kat sini. Bila dia masing-masing buat kerja masing-masing, kemudian bagi selesai, cantumkan masing-masing supaya dapat siapkan tugasan dengan sempurna. Okey, maksudnya dia ada 4 elemen benda yang berasing-asingan macam tu. Ada sub-sub dia, sub-sub tu. Okey. Apa kaitan dengan yang kita nak belajar? Sub apa? Sub atu cara. Nah. Ni sub atu cara 1, sub atu cara 2, sub cantum supaya dapat menyelesaikan satu tugasan. Okey, mari kita tengok. Hari ni masih lagi kod arahan, kod 4.0 kod arahan, masih lagi 4.2 struktur kod arahan. Okey, hari ni kita pergi 4.2.2 memberi contoh penggunaan pernyataan function dalaman atau built-in dan dihasilkan sendiri user define. Okey. Nanti dalam kelas ni cikgu akan sebut perkataan built-in dengan user define saja. Cikgu pakai guna term English nah. Okey, murid apa yang akan kamu dapat di akhir kelas nanti insya-Allah murid dapat memberi sekurang-kurangnya 2 contoh penggunaan struktur kod arahan dalam menyelesaikan masalah. Bagi contoh je. Senang. Okey. Apakah persamaan antara built-in dengan user define? Ainul. Ya. Persamaan dia apa? Dia orang ada pernyataan return. Pandai pernyataan return. Maksudnya kedua-dua ni adalah function sub atau cara function. Kedua-dua ada return. Okay. So persamaannya ada 3 kat sini. Pertama, kedua-duanya ada nama. Kita tulis def, kemudian ada nama. Okay, yang tu kalau user define lah. Kalau bukan user define pun dia ada nama dia juga yang telah disediakan sendiri oleh komputer kita tu dalam Python tu. Yang kedua ada badan. Ada badan, lepas nama, badan, dan yang ketiga ada return. Kalau kamu tengok cara susunan dia untuk kita tulis function ni, pertama atas sekali adalah nama dan parameter tu kan dalam kurungan parameter. Yang kedua dia ada badan dia. Yang ketiga ada return nilai tu. Okey, itu adalah persamaan. Ingat ada 3 saja persamaan dia. Apakah perbezaan antara built-in dengan user define? Siapa nak try? Built-in kena ada argument, tapi user define boleh ada ataupun tanpa argument. Okey, bagus. Maksudnya kamu dah study dah. Sebelum masuk kelas. Okey, maksudnya kalau built-in tu dia mesti ada nilai dia ataupun argument dia. Tapi kalau user define, dia boleh ada dan boleh juga tak ada. Tidak semestinya ada argument. Okey, kita tengok. Perbezaannya yang pertama, kalau built-in ni dia semua perkataan ataupun item-item built-in ni, pemboleh ubah built-in ni semua ada dalam library disebut sebagai pemalar. Dia tak panggil pemboleh ubah dia disebut sebagai pemalar. Ada dalam library. Okey, kemudian kod sumber tidak boleh dilihat. Yang kedua, ataupun kita pergi kepada sebelah dia dululah perbezaan dia. Kalau user define ditulis sendiri oleh pengatur cara tu, kod sumber boleh dilihat. Okey, yang kedua perlu argumen ataupun nilai yang disebut oleh kamu-kamu tadi. Kalau user define tidak semestinya ada argumen. Yang ketiga, terhad dan ringkas. Ada 70 jenis built-in function.
Tetapi kalau user define ni dia lebih luas. Perkataan macam-macam perkataan kita boleh gunakan sebagai pemboleh ubah ni. Okey, yang penting ataupun yang samanya antara built-in dengan user define ni dari segi pemboleh ubah dan pemalan ni tu ialah kedua-duanya adalah deskriptif tu. Maksudnya ialah perkataan yang menggambarkan kepada nilai tersebut. Contohnya kita tulis kira murid ataupun bilangan murid. Jadi nampaklah kan bil murid sama dengan bilangan murid. Dah nampak ada apa yang cuba nak yang nak dikira. Itu bilangan murid. Macam itulah. Boleh ubah tu. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, bawa satu contoh ni, contoh dalam buku teks saja. Penggunaan built-in dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okey. Contoh ini menunjukkan penggunaan function sum, max, min dan index bagi mendapatkan, tujuan dia ialah untuk apa? Mendapatkan nama murid yang memperoleh jumlah markah tertinggi dan terendah. Jadual 4.11 menunjukkan markah yang diperoleh 5 murid bagi 4 mata pelajaran. So sini ada 5 orang murid. Kemudian ada markah untuk 4 mata pelajaran ni. Apa yang nak diselesaikan di sini ialah cari markah tertinggi, jumlah markah tertinggi, pelajar mana yang mendapat jumlah markah tertinggi dan pelajar mana pula yang mendapat jumlah markah terendah. Maksudnya kena total up dan kena carilah terendah dan tertinggi. So sebab tu dia ada kat sini sum. Sum tu ialah kita akan kira total markah setiap subjek ni. Max ni untuk kira yang tertinggi, min untuk kira yang terendah dan index ni untuk kita tengok senarai tu dalam carian dalam satu senarai. Okey. Tengok satu-satu. Pertama, yang ni kita panggil Python lah. Untuk siapa cikgu rasa dalam ramai-ramai kamu ni, 40 orang sekarang ni, masa tolak cikgu 39 kot. 39 orang ni ada yang tak pernah guna Python. Laptop tak ada, kemudahan tak ada lah. Okay, jadi ini adalah Python. Kita pakai guna, klik IDLE nah, idle. Okay. So menyimpan markah merah ni kita tulis sebagai komen apa yang sedang kita buat ni. Okay. So yang pertama ni menyimpan markah, kena tulis hashtag dulu kat depan menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Okay, murid 1. Kalau dalam senarai kita kena buat dalam bentuk kurungan petak macam ni. Menunjukkan senarai. So murid 1 dia letak semua markah kat sini senarai. Murid 2, murid 3, murid 4, murid 5. Okey, semua markah bagi setiap murid disimpan dalam senarai masing-masing. Yang kedua, menyimpan nama setiap murid dalam urutan senarai nama. So nama Ali, Aminah, semua ni kan. Okey, apa beza antara hijau ni dengan hitam? Bezanya ialah kalau yang warna hijau ni kita panggil sebagai teks. Teks. Cara kita nak tulis teks ialah kita kena tulis dalam buka tutup kata tu teks. Buka tutup kata. Okey, kalau warna hitam ni ialah pemboleh ubah. Kita tulis nama semua murid harus disimpan dalam satu senarai mengikut tertib senarai markah. Ikut tertib senarai lah. Menjumlahkan markah setiap murid. Okey, jumlah 1 sama dengan sum murid 1. Sum, nampak tak warna purple? Warna purple pula. Tadi warna hijau ni, warna purple ni apa pula maksud dia? Siapa boleh jawab? Apa maksud tulisan warna purple ni? Fudla? Ulang lagi Fudla. Built-in function. Okay, built-in function built-in function bagus. Betul juga tu. Tapi kamu kena ingat satu lagi, kalau warna ungu ni dia maksudnya ialah pemalar. Pemalar. Sama lah built-in function pemalar. Maksudnya benda-benda tu ada dalam library, dikeluarkan daripada library. Library
komputer ni. So warna purple. Sum murid satu ni dia sum nilai ni lah. 87 tambah 70 tambah 80 tambah 78. Sum murid satu, sum murid dua. Sampailah murid kelima ni. Senarai markah setiap murid dihantar ke built-in function sum. Dan nilai yang dipulangkan ialah jumlah markah disimpan dalam pemboleh ubah yang sepadan. Okey. Sum ni ialah built-in function tu. Dipulangkan kepada pemboleh ubah jumlah 1 hingga pemboleh ubah jumlah 5. Yang keempat, menyimpan jumlah markah setiap murid dalam senarai jumlah. Okey, jumlah sama dengan jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4 dan jumlah 5. Okey, disimpan senarai. Ingat juga tu tadi, kalau senarai dia dalam bentuk kurungan 4 segi ni. Jumlah markah setiap murid disimpan dalam satu senarai bernama jumlah. Kedudukan jumlah markah adalah mengikut tertib. Mengikut tertib senarai nama bagi pemboleh ubah nama tu. Mencari markah tertinggi dan terendah dalam senarai jumlah. So tertinggi sama dengan kita guna apa ni? Built-in function max, guna pemalar max ni. Dan kalau terendah guna min jumlah. Jumlah ni maksudnya dia akan buat carian daripada senarai yang kita bagi ni. Senarai yang kita bagi ni dia akan mencari yang terendah dan juga yang tertinggi. Okey, seterusnya menggunakan sub function untuk mencari indeks. Okey, indeks tertinggi sama dengan jumlah indeks tertinggi. Nilai tertinggi akan dipulangkan. Dan satu lagi, indeks terendah adalah jumlah indeks terendah. Nilai indeks terendah akan dipulangkan. Murid markah tertinggi, nama. Okey, nama ni kita refer balik pada pemboleh ubah ni lah. Nama. Senarai nama tu. Senarai nama. Dengan indeks tertinggi. Indeks tertinggi. Dia akan carilah nama dengan indeks yang tertinggi. Kemudian murid markah terendah, nama dan indeks yang indeks terendah ni. Semua nilai untuk function dan sub-function akan dipulangkan. Dan last sekali, mencetak nama berserta markah tertinggi dan terendah. Okey, kat sini dia ada nota sikit. Nilai indeks yang disimpan dalam pemboleh ubah digunakan untuk mengesan murid yang mendapat jumlah markah tertinggi dan terendah. Dekat sini ni, dalam senarai tu dia akan cari yang tertinggi dan dia akan cari yang terendah. Yang ni pula, dia mencari yang tertinggi tu milik nama mana dan yang terendah tu milik nama yang mana daripada senarai nama tu. Okey, mencetak nama berserta markah tertinggi dan terendah. Print yang hitam ni apa dia maksud dia tadi? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Kalau hijau? Teks. Teks. Okey. Pemboleh ubah dan teks. Ingatlah cara nak tulis dia. Pemboleh ubah dan teks ni perlu dipisahkan menggunakan koma. Antara teks dengan pemboleh ubah mesti ada koma. Yang ni untuk apa? Sinteks. Okey. Murid markah tertinggi Akan rujuk kepada sub-function di atas. memperoleh markah tertinggi iaitu tertinggilah nilai tertinggi tadi ni. Max jumlah. Max yang tertinggi tu berapa nilai tadi ni. Okey, samalah murid markah terendah. Ni nama murid tadi ni dari senarai tadi tu. Memperoleh jumlah markah terendah iaitu terendah. Berapa nilai terendah tadi tu. Okey. Yang ni dia punya output dia. Chong Yiling memperoleh jumlah markah tertinggi iaitu 334. Danish markah terendah 276. Okey, setakat ini ada nak tanya? Cikgu nak tanya. Kuatnya suara terkejut. Sorry cikgu. Kan dia kata cikgu. Yang dekat built-in function, kod sumber tidak boleh dilihat. Yang tu maksudnya apa cikgu? Kod sumber bagi built-in tidak boleh dilihat kerana ia terpelihara dan tidak boleh diubah sama sekali oleh pengguna. Berbeza dengan user define di mana ia dicipta sendiri oleh pengguna Python tersebut. Okey.
Bagus Ainul. Yang lain ada nak tanya lagi tak? Mari kita tengok contoh untuk user define. Okay, tadi ni contoh built-in Sekarang user define yang mengira kuasa 2 dalam bahasa pengatur caraan. Okay, dia kuasa 2 mengira kuasa 2. So yang pertama fungsi yang mengira kuasa 2. Okay, komen ni. Def kuasa 2 X. Okay, yang ni warna biru pula. Biru ni maksudnya apa? Jika ada def di depan, pemboleh ubah tersebut akan menjadi warna biru, bermaksud pemboleh ubah itu telah diisytiharkan. Yang ni kita panggil sebagai nama dia nama untuk function ni. Ni kalau dalam kurungan dia, belakang dia ada kurungan kan. Kurungan tu X tu kita panggil apa? Parameter. Parameter ataupun pemboleh ubah. Okay, return XX. Dia akan kembalikan nilai XX ni lah. XX ni apa maksudnya? X kuasa 2. Okay, bahagian utama atur cara minta pengguna masukkan satu nombor. So nom ni kita panggil apa? Boleh ubah. Pandai. Boleh ubah. Sambil cikgu nak refresh balik benda tingkatan 2 dulu ni. Okay, nom boleh ubah. Kalau int ni apa? Singkatan untuk Integer. integer. Integer tu ialah nombor bulat lah, tidak ada perpuluhan. Okay, integer, input, masukkan kan. Masukkan satu nombor integer. Okay. Nampak warna purple ni, maksudnya benda-benda ni ada kat library yang penerangan kat sini, bahagian ni. User define function kuasa 2 ini menerima nilai argumen yang dihantar dan menyimpannya dalam parameter X. Mengira nilai X kuasa 2, memulangkan hasil kiraan kepada penyataan kod yang meminta kiraan ini. Terus ke yang ketiga ni, yang keempat, panggilan fungsi nom kuasa sama dengan kuasa 2 nom. Okay, kuasa 2 nom ni maksudnya nom ni yang dimasukkan oleh pengguna nilai ataupun input yang dimasukkan oleh pengguna. Kuasa 2 ni ialah Find function yang diisytiharkan di atas. so nom kuasa sama dengan kuasa 2 nom. Jadi dia akan buat macam mana? Print kuasa 2 bagi nom. Kuasa 2 bagi nom ialah nom kuasa. Penyataan kod ini memanggil function kuasa 2 dan menghantar nilai dalam pemboleh ubah nom kepadanya. Terima nilai daripada pemboleh ubah bagi function kuasa 2. nom ni nom ni dia akan gantikan dengan X tu. Terima nilai yang dipulangkan oleh function kuasa 2 dan umpukkan kepada pemboleh ubah nom kuasa nom kali nom nom kuasa 2. Kuasa 2 kan, jadi kalau kita masuk 5 kali 5 lah. 5 kali 5 tu sama dengan 5 kuasa 2. Okay. So masukkan satu nombor integer 2. Kuasa 2 bagi 2 ialah tadi ni 2 kali 2 kan. So 4. Masukkan satu nombor kalau 5 pula. Kuasa 2 bagi 5 ialah 5 darab 5. 25. Okay. Yang ni pula ada faham tak? Cikgu nak tanya lagi boleh tak? Boleh. Yang atas tu def kuasa 2 dalam kurung X. Kuasa 2 yang tu kenapa dia warna biru dan yang bawah tu kuasa 2 tu tak warna biru? Jawapan dia ialah jika ada def di depan diikuti oleh perkataan pemboleh ataupun pemboleh ubah, tu akan menjadi warna biru, bermaksud pemboleh ubah itu telah diisytiharkan. Kuasa 2 di bawah tu yang berwarna hitam itu berada di atur cara utama ataupun main atur cara. Pemboleh ubah yang berada di main atur cara berwarna hitam. Okey, kita akan buat aktiviti 4.8. Ni daripada buku teks juga ni. Okey, kaji kod atur cara berikut, kena pasti semua function dan prosedur. Okey, buat tadi guna Python. Mari kita tengok. Okey, mula-mula kita letak kat sini. Di sini ialah apa panggil pemboleh ubah jenis kek. Dalam senarai keju, mentega
mentega, pelangi, kopi. Harga kek 40, 35, 35, 30 ni dia rujuk pada nilai ke atas ni kan. Keju 40, mentega 35. Jumlah 0, 1, 2 sepatutnya sini ialah apa? 3. 3 nah. Sebab ada yang perasan. 0, 1, 2, 3. Apa? A, integer input masukkan tempahan untuk kek. Okay, B boleh ubah untuk masukkan untuk input kek mentega, C untuk input kek pelangi, D untuk input kek kopi. Maksudnya bilangan bilangan item tu. A, B, C, D ni ialah bilangan item untuk kek-kek tu. Okay, so tempahan sama dengan A, B, C, D. Juga dalam senarai macam ni dia rujuk pada senarai 4 item tu. Okay, define jumlah harga for I in range 4. Okay, ni dia guna for. For ni untuk apa? Struktur kawalan. Ulangan cikgu. Okay, Bashira bagus. Ulangan For ni untuk ulangan yang mana lelarannya diketahui. Lelaran tu maksudnya jumlah berapa kali dia ulang tu diketahui. For dia tak sama dengan apa satu lagi. Pandai. Y tu tidak diketahui. So jumlah I sama dengan harga kek kali tempahan I. So jumlah yang pertama I ni maksudnya ulangan kali ke berapa tu. So jumlah I, harga kek dia I juga, ni pun I juga. Harga kek tadi mana? Ni. Harga kek. Kalau I ni yang pertama dia 40 lah. Kalau okay, harga kek yang pertama ialah 40. Tempahan satu ialah tempahan yang pertama ni ialah A ni lah. A. So return jumlah. Return jumlah tu, jumlah ni ialah dia kira harga kek darab dengan tempahan. I ni kita tengok untuk item pertama dulu. Ulangan yang pertama kosong ni. Kemudian dia akan ulang lagi lah. Dia akan ulang sampai item yang terakhir. Def cetak ialah satu cara jenis prosedur. Dia akan cetak, print, tempahan. Okey, slash n ni apa maksud slash n ni? Selang, pandai. Selang bukan selang dari kanan selang ke bawah ni. Okey, dia akan selang. Kalau 2 ni dia akan selang 2 kali kat bawah. Enter, macam kita enter tu. Dia akan enter 2 kali. Tempahan anda ialah berapa? Okay, print A. A ni ialah apa? Jawab. Siapa nak jawab? A ialah apa? Keju, kek keju. A ialah kek keju. Bilangan untuk kek keju. Bilangan untuk kek keju. Kek. Okay, jenis kek. Kalau A ni jenis kek dia kosong, iaitu kosong itu apa? Inilah. Kek keju kosong sama dengan keju. Keju kosong ni sama dengan keju ni. Yang kedua, B. B ni ialah bilangan untuk kek mentega. Jenis kek satu. Okay, jenis bagi kek satu ni ialah ni satu rujuk pada mentega. Okay, C. Bilangan untuk kek pelangi. C untuk bilangan kek pelangi. Kali jenis kek dua, iaitu kek dua ni rujuk kat sini iaitu pelangi. Yang ketiga, ni ada ni error cikgu sendiri, error typo pula. Okey, D ni ialah bilangan untuk kek kopi. Kek, jenis kek dia ialah apa? Kek kopi. Jenis kek 3, tak ada kat sini jenis kek 3. So, ada masalah lah sikit kat sini. So, print, selang satu ni, jumlah harga untuk tempahan ialah sum jumlah. Dia akan Jumlah kosong tambah jumlah 1 tambah jumlah 2 tambah jumlah 3. Okay, so dekat sini, di manakah function?
Iman, Harga. jumlah harga. Nah, def jumlah harga for I ni in range 4. Semua ni kan return jumlah. Okay, yang ni kita panggil sebagai function user define. User define. Okay, dekat sini juga ada function built-in. Okay, sum ni ialah function jenis built-in. Juga kat sini ada procedure. Kat mana procedure? Def cetak ni ialah procedure sebab dia tidak ada item untuk dipulangkan. Tak ada return. Okay. Okay, last sekali ialah jumlah harga. Jumlah harga. Jumlah harga dia akan panggil function jumlah harga dan cetak pula dia akan panggil prosedur cetak dan function sum. Masukkan tempahan kek keju. Okey, bila kamu run modul, kat sini atas ni patah balik pada siapa yang tak pernah ni Python ni. Okey, dekat sini ada run, kamu klik run modul bila kamu klik run modul dia akan keluar tu. Macam kita enter lah. Masukkan tempahan untuk kek keju. So kita masukkanlah nilai dia ataupun bilangan dia lah. Kek keju 1, mentega 2 kan semua. So tempahan anda ialah 1 kek keju, 2 kek mentega. Kan jumlah harga untuk tempahan ialah RM210. Ada soalan? Ni jawab soalan berikut kena pasti perkara berikut dan tulis pada selai kertas. Jenis dan fungsi built-in function. Okay, yang pertama jenisnya ialah function user define. Fungsi dia ialah untuk mengulang kiraan harga bagi setiap jenis kek. Okay, yang kedua ini ialah prosedur. Prosedurnya fungsinya ialah untuk memaparkan bilangan Tempahan bagi setiap jenis kek. Okay, dan yang ketiga bawah sekali ni ada sum ni iaitu mengira jumlah harga bagi keseluruhan tempahan kek. Semua cikgu dah tunjuk dah ABC ni. Bagaimana cara menambah baik hasil dapatan daripada atur cara ini? Bentangkan cadangan anda di dalam kelas. Ada idea tak untuk nak tambah baik kamu punya atur cara ni? Supaya nampak lebih cantik lah. Ada tak? Okay, Bat ni. Cadangan penambahbaikan ini boleh dilakukan dengan mengenal pasti kelemahan yang wujud dalam output ini. Cikgu, kalau kita kena tunjuk harga boleh tak? Harga kek. Tunjuk apa? Tunjuk harga kek. Okey, bagus. Harga kek tak terpapar kat sini Kalau kita ni lah sebagai pelanggan kan, tiba-tiba dia bagi tu RM210. Harga kek kita tak tahu. Tak secara detail lah. Bagus amal. Harga bagi setiap kek perlu dipaparkan sebelum pengguna memasukkan tempahan. Okay. Cadangan lain? Cikgu, kalau saiz Aisyah. kek, Saiz kek. Kalau saiz kek harga lain pula kan? Contohnya macam kek keju dia ada small, medium dengan big kan. Nak pilih yang mana? Itu boleh masuk pilihan pula. Okey, bagus Aisyah. Lagi cadangan lain? Satu lagi cadangan last. Ada tak? Saya nak tanya cikgu. Siapa? Aiman Syahmi. Dia kena paparkan jumlah untuk kek keju tu, contoh ada 1. Jadi 1 tu darab dengan harga 1 kek keju. Kalau 2 kek mentega. Bagus. Maksudnya jumlah bagi setiap item Jumlah harga bagi setiap item dipaparkan. Okey, bagus. Sekarang kita buat satu aktiviti ni di mana kamu perlu kelaskan contoh penggunaan function di bawah mengikut jenis yang betul. Okey, macam cikgu sebut tadi ada 2 jenis function iaitu apa? Built-in dan user define. Okey, kamu sebut sama ada built-in ataupun user define. Soalan yang pertama. Besar sama dengan markah dot index dalam kurungan besar. Okey, yang ni jenis apa? Built-in atau user define? Built-in. Syahmina?
Built-in function cikgu. Okay, kenapa? Sebab index. Okay, bagus. Nah, built-in function sebab ada index. Contoh yang kedua, kalau cetak. Aimi Nordini? Ya, cikgu. Apa jawapan cetak? Ya? Built-in atau user define? Akilah Husna? Ashika Irdina? Built-in ke cikgu? Akilah. Apa jawapannya? Built-in ke? Built-in salah. Built-in salah nah. Jawapan dia ialah kalau cetak ni jawapan dia ialah user define. Jumlah sama dengan pow. Pow ni bukan power duit orang nah. Power. Power kuasa nah. 7 9 ni maksudnya 7 kuasa 9. Okey. Jumlah ni okey, yang ni apa dia pula jenis apa? User define atau built-in? Irfan Afifi. Built-in lah cikgu. Siapa tu? Irfan Afifi. Jawapannya ialah Built-in. built-in. Sebab apa built-in? Sebab PAU tu. Power tu. Sebab power tu nah. Power. Okey. Sum buku sains tu pula. Okey, Aimin Nordini. Built-in. Built-in. Okey. Sum ialah built-in. Okey, def jum kotak P ni. User define. Akilah Husna. Cikgu. User define. Okey, bagus. User define Print SN ni. Okay, print ni. Adam Fahmi. Jawapan? User define. User define salah. Jawapannya ialah selain user define ada apa lagi? Ada pilihan lain lagi? Print Print ni ialah built-in. Purata gaji? User define. Faris Naufal. Apa jawapan kamu Faris? User define. User define Okay, BMI? User define. Ahmad Azfar, user define. Okay, rumusan oleh pelajar. Soalan cikgu senang saja. Apa yang kamu belajar hari ini? Tak payah buat karangan 300 perkataan. Apa yang kamu sendiri belajar hari ini? Apa yang kamu dapat hari ini? Ataupun kamu tak belajar apa-apa? Masuk kosong, keluar pun kosong. Mas? Ada cikgu. Okey, Aflah. Aflah? Perbezaan di antara built-in function dengan user defined function cikgu. Okey, apa perbezaan dia? Bagi satu pun cukup lah. Apa perbezaan dia? Antara dia built-in function ni dia memerlukan argument banding dengan user define yang boleh ataupun tak perlu ada argument. Yes, exactly. Bagus. Nabahan? Nur Ain Najiha? Radia? Cikgu. Bashir? Ya cikgu. Okey, Nabahan. Apa kau belajar hari ni? Okay. Cikgu nak tahu yang perbezaan build user define. Cikgu tak mahu tahu. Cikgu nak tahu apa yang kamu belajar. Perbezaan build-in dan user define lah yang awal-awal. Tak kira lah apa sajalah sepanjang kelas ni apa yang kamu belajar. Tak, apa yang kamu maksudnya ilmu baru ke? Ada dapat apa-apa something new ah? Perkataan sum dan print. Apa dia? Sekali lagi. Penggunaan perkataan sum. Penggunaan perkataan sum nah. Sum tu jenis apa? User define ke built-in? User define. Ya, user define. Built-in. Sum tu built-in. Built-in tu maksudnya ada dalam library komputer. Tak payah create. Nabahan? Radia? Ya cikgu. Radia.
Say User something. define ni dia luas, tapi kalau built-in ni dia terhad dan ringkas. Sebab ada dalam library saja kan. Library banyak mana sangat kan, berbanding user define ni sangat luas lah, banyak lagi perkataan yang boleh kita jumpa. So itulah, kalau library ni cuma perkataan bahasa English lah, bahasa Inggeris sajalah. Kalau user define ni boleh guna any bahasa lah. Seorang lagi? Masa ada lagi ni? Seorang lagi, last. Adib. Yes, cikgu. Adib boleh jawab apa hari ni? Built-in function ni file dia kita boleh cari dalam library. File dia ada. Maksudnya kita ada benda tu dalam komputer kita. Okey, maksudnya built-in tu ada dalam library lah, sumber dia ada kat library tu. Okey. Ada lagi tak yang lain? Seronok lah dengar suara kamu. Semua bercakap lah. Asyik cikgu yang bercakap. Nanti cikgu nak masuk dalam YouTube ni, tak seronok lah dengar suara sendiri kat YouTube. Okay. Cikgu nak tanya. Bashirah. Yang deaf tu kan yang warna kuning tu. Kan yang warna kuning tu kan. Apa kegunaan dia, tak faham. Dash warna kuning kat mana? Deaf, D-E-F. Oh, deaf. Define ke? Deaf tu ialah short word untuk define. Deaf ni kalau dalam bahasa Melayunya ialah mengisytiharkan. Berharap sangat supaya kamu lebih fahamlah, dapat banyak ilmu baru hari ini. Setakat itu dahulu kuliah untuk hari ini. Cikgu minta maaf kalau ada kasar bahasa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu.